Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seronok tak bercuti? Kalau seronok, mari kita sambung pelajaran kita dengan lebih bersemangat lagi. Berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu tahun 2 bersama Cikgu Haslinda. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan masuk tajuk yang baru iaitu Unit 12 yang bertajuk Amalan Baik. Kita semua kena mengamalkan amalan yang baik. Barulah hidup kita akan harmoni, sejahtera dan tenteram. Kita mula belajar, mari kita lihat dahulu apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Murid-murid, pada akhir sesi PDPR ini, murid dapat menyebut frasa dan ayat serta menyatakan nilai yang dibaca dengan betul. Jadi murid-murid, kriteria kejayaan yang perlu kita capai, mari kita sebut bersama-sama. Saya dapat menyebut frasa dan ayat yang didengar serta menyatakan nilai yang dibaca dalam bentuk tulisan. Yang ni yang perlu kita capai ya murid-murid. Baiklah murid-murid, mari kita lakukan aktiviti yang pertama iaitu menyebut frasa dan ayat yang didengar dengan betul dan tepatnya. Jadi, cikgu perlukan kamu bersedia mendengar dan cuba sebut semula apa yang kamu dengar. Murid-murid sudah bersedia? Baiklah, dengar arahan cikgu. Yang pertama, sila tutup mata kamu dan jangan lihat video ini, tetapi dengar sahaja. Ikut apa yang kamu dengar. Yang pertama, berbudi bahasa. Sebutkan. Bagus. Yang kedua, masyarakat Malaysia. Sebutkan. Tahniah. Yang ketiga, selamat sejahtera. Sebutkan. Bagus. Yang keempat, saya harap kamu sihat dan sejahtera. Sebutkan. Tahniah. Yang kelima, kabar baik Hana. Sebutkan. Ya, betul. Dan yang terakhir, terima kasih anak-anak kerana membantu pakcik. Sebutkan. Tahniah. Bagus murid-murid. Sekarang kamu boleh buka mata kamu dan cuba semak slide ataupun video cikgu ini. Lihat, ini adalah petikan dalam buku teks yang bertajuk Berbudi Bahasa Budaya Kita. Kamu boleh baca dan cuba tuturkan semula bersama ahli keluarga kamu yang lain. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita buat latihan dalam buku aktiviti halaman 86. Semua orang keluarkan buku aktiviti dan alat tulis. Kita akan buat aktiviti dan latihan dalam buku ini. Jom. Aktiviti 1B. Arahan. Sebut frasa dan ayat yang sesuai berdasarkan gambar. Kemudian tulis. Baiklah murid-murid. Mari kita perhatikan dahulu gambar yang pertama. Gambar ini apakah perkataan ataupun frasa yang sesuai untuk dituturkan dalam situasi ini? Jemputlah masuk. Sebutkan. Bagus. Tengok gambar yang kedua pula. Apakah dialog yang sesuai dituturkan? Ya, betul. Silalah duduk. Sebutkan. Tahniah. Lihat pula gambar yang ketiga. Apakah dialog yang sesuai untuk dituturkan pada situasi ini? Terima kasih kerana meminjamkan saya pakaian ini. Sebutkan. Bagus murid-murid. Dan yang terakhir, lihat gambar ini. Apakah situasi ataupun dialog yang sesuai dituturkan? Terima kasih. Jumpa lagi. Sebutkan. Ya, betul. Jadi murid-murid, tolong sebut dan isi ataupun tulis perkataan dan frasa tersebut pada tempat kosong di sebelah kanan ini. Okey murid-murid, selamat berjaya. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan aktiviti yang kedua, iaitu menyatakan nilai
daripada petikan yang dibaca. Ini kemahiran membaca. Jadi, jom baca. Murid-murid, sila buka buku teks muka surat 76 yang bertajuk Asal-usul nama baling Kedah. Mari kita baca bersama-sama. Menurut cerita orang-orang tua, pada zaman dahulu, sekumpulan petani dari Siam telah membina rumah di sebuah kaki gunung di negeri Kedah. Tanah di kawasan tersebut sangat subur. Mereka bantu-membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Mereka bekerja siang dan malam. Pelbagai pokok buah ditanam. Setelah beberapa tahun, pokok manggis, langsat dan cempedak berbuah dengan lebatnya. Tiba-tiba, sekawan kera datang lalu makan buah-buahan di ladang tersebut. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Namun, kera-kera itu tidak lari ke hutan yang berdekatan. Petani-petani itu telah bermesyuarat untuk menamai tempat itu Ban Lin, yang bererti kampung kera dalam bahasa Siam. Lama-kelamaan perkataan Ban Lin menjadi baling. Itulah dia asal-usul nama baling yang terletak di negeri Kedah. Baiklah murid-murid, objektif kita ialah menyatakan nilai yang kita baca. Jadi perhatikan perkataan berwarna ungu. Daripada ayat ini kita boleh menukar ataupun kita boleh menyatakan nilai yang kita belajar. Contohnya, mereka bantu-membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Apakah nilai yang kita belajar? Apabila kita saling membantu, maksudnya kita belajar nilai bekerja sama, pandai. Okey, baiklah yang kedua. Mereka bekerja siang dan malam. Cuba fikirkan nilai apa apabila orang itu rajin bekerja siang dan malam. Nilainya ialah kerajinan. Dan yang terakhir, para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Mereka berusaha dengan bersungguh-sungguh. Mungkin kita boleh ambil kegigihan ataupun mereka memfikirkan cara. Jadi mereka berusaha untuk mencari jalan penyelesaian. Kita boleh nyatakan dia nilai kebijaksanaan. Murid-murid, inilah nilai yang kita boleh perolehi daripada petikan yang kita baca sebentar tadi, iaitu bekerja sama, kerajinan dan kebijaksanaan. Ada banyak lagi nilai yang boleh kita pelajari. Baiklah murid-murid, mari kita sambung latihan dalam buku aktiviti halaman 87 yang bertajuk Sang Lebah dan Sang Kelulut. Mari kita baca cerita, kemudian nyatakan nilai yang diperoleh berdasarkan frasa yang berhuruf tebal. Jom murid-murid. Sang Lebah dan Sang Kelulut. Pada suatu hari, Sang Lebah ke rumah Sang Kelulut. Dia melihat Sang Kelulut sedang bekerja dengan tekunnya. "Hai Sang Kelulut, kecilnya sayap kamu. Kamu tentu kalah jika berlumba terbang dengan aku," kata Sang Lebah dengan sinisnya. "Belum tentu kamu menang. Esok kita berlumba. Tebuan boleh menjadi pengadilnya," kata Sang Kelulut. Keesokan harinya, pertandingan diadakan. Sang Lebah terlanggar pokok kerana dia terbang terlalu laju. Sang Kelulut yang berada di belakang terus terbang ke arah Sang Lebah. Sang Kelulut mengangkat Sang Lebah lalu terbang ke arah tali garisan penamat. Sejak hari itu, Sang Lebah tidak sombong lagi. Perhatikan cerita Sang Lebah dan Sang Kelulut ini banyak nilai murni yang kita perlu pelajari. Baiklah, yang pertama perhatikan huruf
frasa yang berhuruf tebal. Sedang bekerja dengan tekunnya. Bekerja ni selalunya kita kaitkan dengan nilai kerajinan. Kita kena rajin bekerja. Ya murid-murid. Seterusnya, esok kita berlumba. Bila dicabar, terus sang kelulut kata, esok kita berlumba. Jadi apa nilai yang ada pada sang kelulut? Ya betul, berani ataupun kita kata keberanian. Bagus. Dia tidak nak orang perkecil-kecilkan dia. Dia berani menyahut cabaran. Baik, yang seterusnya, tebuan boleh menjadi pengadilnya. Ini kata kuncinya, adil. Adil iaitu keadilan. Dan yang seterusnya, mengangkat sang lebah. Bila sang kelulut mengangkat sang lebah, apa nilai yang ada dalam hati sang kelulut? Kalau awak dah kena ejek, mesti awak marah kan? Tapi sang kelulut ni dia tak marah, dia angkat sang lebah. Dia baik lagi pada sang lebah. Jadi sebenarnya sang kelulut ni dia ada sikap baik hati. Okey, ini nilainya. Dan yang terakhir, tidak sombong lagi. Bila kita dah tahu kita salah, kita pun tidak sombong lagi dan kita telah insaf. Nilainya ialah keinsafan. Okey, mudahkan murid-murid? Jadi awak tulis kelima-lima nilai ini dalam buku aktiviti. Itu sahaja. Baiklah murid-murid, ingat pesanan cikgu, membaca jambatan ilmu. Jadi, banyak-banyakkanlah membaca sama ada buku cerita, surat khabar ataupun buku teks. Okey? Nampaknya itu sahajalah isi pelajaran kita pada hari ini murid-murid. Kalau ada soalan, boleh hubungi Cikgu Haslinda. Jangan lupa siapkan latihan yang cikgu beri, tangkap gambar dan hantar kepada cikgu untuk disemak dan dinilai. Itu sahaja. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.